Terima kasih kepada Puan Rofidah selaku pengacara majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Yang berusaha Encik Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Tuan Haji Wan Zaidi bin Wanawi, Ketua Unit Khidmat Pengurusan IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah cemerlang, pensyarah-pensyarah kanan, pensyarah-pensyarah dan turut bersama kita pada hari ini iaitu PAK, saya tak nak sebut nama lagi sebab akan diperkenalkan selepas ini PE, CC, khususnya pegawai-pegawai pengurusan serta hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan inayahnya kita semua dapat bersua pada pagi ini. Selamat menyambut tahun baru diucapkan kepada semua warga IPG Kampus Datuk Razali Ismail yang dapat bersama-sama pada pagi ini. Semoga dengan kedatangan tahun baru ini akan lebih memberi makna kepada kita semua dalam menghadapi tugas dan juga tanggungjawab yang lebih mencabar. Dan saya rasa semuanya dah ada azam baru bermula semalam. Dan diharapkan azam lama tu dah pun selesai, tamat. Kalau tak tamat, tamatkan. Kita bermula dengan azam baru yang lebih kompeten, lebih memberikan impak kepada kita semua sebagai pensyarah di IPG Kampus Datuk Razali Ismail ini. Saya bagi pihak pengurusan ingin mengucapkan ribuan terima kasih serta tahniah kepada ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, semua pensyarah serta pegawai-pegawai pengurusan dan juga warga IPG Kampus Datuk Razali Ismail atas segala jasa dan sumbangan bakti yang telah diberikan pada tahun 2022. Banyak kejayaan yang telah diperolehi oleh IPG Kampus Datuk Razali Ismail sepanjang tempoh sepanjang tempoh 2022 dan atas segala usaha serta komitmen yang begitu tinggi, kita memperoleh kejayaan yang sangat cemerlang. Hanya Allah saja yang dapat membalas segala jasa warga IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Diharapkan agar komitmen yang lebih lagi diberikan untuk tahun 2023 demi memartabatkan IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Pada tahun yang lalu, macam lama bunyi tahun yang lalu baru semalam berlalu. Dua program besar IPGM telah pun diberikan tanggungjawab kepada IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Jadi program tersebut adalah program yang sangat berimpak tinggi iaitu program MTTHQ dan juga MINDS. Jadi saya selalu sebutkan itu sebabnya kedua-dua program ini menjadi penanda aras kepada IPG kampus yang lain, di mana warga IPG Kampus Datuk Razali Ismail telah melaksanakannya dengan begitu baik dan cemerlang sekali serta mendapat pujian daripada seluruh warga IPGM dan juga KPM sebenarnya. Tahniah dan syabas diucapkan. Semoga segala program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini akan lebih cemerlang lagi. Terutamanya kita akan ada seminar antarabangsa yang kita anjurkan setiap 2 tahun sekali InsyaAllah akan dilaksanakan pada tahun ini Dan program-program lain yang dirancang dan telah dilaksanakan oleh jabatan-jabatan dan juga unit-unit. Saya rasa kalau saya nak sebut di sini petang karang baru habis Jadinya saya tak payah sebutkan, tapi tahniah dan syabas diucapkan kepada semua warga, jabatan dan unit yang ada di IPG KDRI ini kerana telah melaksanakan
setiap perancangan dan program dengan begitu cemerlang sekali. Dan program-program bersama komuniti, program-program kesukarelawanan serta berbagai program lain yang mencapai kejayaan yang sangat membanggakan. Program bersama sekolah-sekolah, bersama PPD, JPN juga mendapat pujian dan juga komitmen yang tinggi daripada warga IPG Kampus Datuk Razali Ismail sehingga menjadi sebutan dalam kalangan warga JPN juga. Sebab itu adalah salah satu daripada core business kita juga untuk guru dalam perkhidmatan, selain guru pra-perkhidmatan yang ada di IPG Kampus Datuk Razali Ismail ini. Begitu juga dengan showcase KPPB, kita telah melaksanakan dengan jayanya, di mana showcase KPPB ini merupakan produk IPGM yang pesan daripada rektor yang perlu diangkat dan diwar-warkan untuk dijadikan ianya lebih cemerlang lagi sehingga ke peringkat antarabangsa, insya-Allah. Dan diharapkan warga IPG KDRI terus bersama-sama untuk mengangkat KPPB ini supaya terus berdaya saing bersama-sama pensyarah, guru-guru dan juga pelatih-pelatih yang ada di IPG Kampus Datuk Razali Ismail ini. Warga IPG KDRI yang saya hormati sekalian, transformasi IPG 2016-2025 sebagaimana yang kita semua sedia maklum. Dah tengok ke? Tadi dah disebut oleh Dr. Rektor. Sekarang ini transformasi IPG tersebut telah pun ada edisi semakan. Edisi semakan ini dilaksanakan kerana kita hanya tinggal 3 tahun sahaja lagi untuk menamatkan perancangan-perancangan yang ada dalam transformasi IPG tersebut. Jadi 3 tahun ini merupakan 3 tahun yang penting di mana kita akan melihat keberhasilan daripada perkara-perkara yang ada dalam 8 kluster yang diutarakan dalam transformasi IPG tersebut, yang akan kita lihat sejauh mana keberhasilan dan apa yang kita dapat hasil daripada transformasi tersebut. Begitu juga dengan plan strategik IPG Kampus Datuk Razali Ismail juga, keberhasilan yang kita lihat adalah seiring dengan transformasi yang akan kita laksanakan untuk semakan juga, selain daripada apa yang telah dibentangkan oleh Dr. Yus tadi, iaitu yang 2022. Yang 2023 kita akan selaraskan dengan transformasi IPG edisi semakan nanti, insya-Allah. Dan pencapaian kita juga telah digariskan dalam Big Win IPGM yang akan dibentangkan nanti oleh Timbalan Pengarah bersama dengan transformasi IPG 2016-2025 edisi semakan sebentar lagi. Dan kita lihat apa yang ada dalam transformasi dan juga pencapaian Big Win yang telah pun digariskan oleh IPGM. Dan semua itu perlu direalisasikan, bukan sahaja berada dalam buku ataupun kertas daripada IPGM tersebut. Dan kita akan lihat hasil akhir pelajar, pelajar-pelajar kita IPG Kampus Datuk Razali Ismail terutamanya sebagai guru yang macam mana yang kita boleh hasilkan. Kita tak naklah bila sebut ini guru dari mana ni, bila ada kelemahan-kelemahannya, ini guru dari IPG KDRI, tidak mahu kita nak kalau cemerlang, itu guru dari mana? IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Jadi menunjukkan bahawasanya yang ada di depan saya ini sememangnya hebat-hebat belaka. Kehebatan itulah diserlahkan dan dijelmakan kepada pelajar-pelajar kita yang akan diterjemahkan pula di sekolah-sekolah nanti, insya-Allah. Dan
pelajar-pelajar kita pun yang baru ke sekolah akan dipantau oleh pihak IPG selama 2 tahun sebagai guru baharu untuk melihat keberhasilan mereka. Bukan kita lepaskan begitu sahaja. Dan perkara ini pun telah dibentangkan dapatan di mana alhamdulillah setakat ini pelajar-pelajar IPG kampus Datuk Razali Ismail sememangnya cemerlang. Dan kita nak kekalkan kecemerlangan itu agak sukar. Tapi kita kena laksanakan dia juga untuk lebih cemerlang lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Dalam kesempatan ini juga saya ingin memperkatakan mengenai perbincangan cadangan pihak pengurusan terhadap beberapa perkara yang saya ingin sebutkan di sini yang kata penting, dan yang lain-lain itu mungkin saya akan sebutkan dari semasa ke semasa untuk perjumpaan kita seterusnya nanti. Pertama iaitu memperkasakan pensyarah DG54 dan juga DG52, di mana pensyarah-pensyarah kanan ini akan diberi tugas dan juga mandat untuk dilaksanakan hasil daripada pembincangan pihak pengurusan nanti, insya-Allah. Sila bersedialah. Sebabnya saya nampak di IPG kampus Datuk Razali Ismail ini sahaja yang DG54 adalah 34 orang. Kalau di luar sana DG54 di organisasi lain 1 orang pun susah nak jumpa. Tapi di IPG Kedah ini ada 54 orang DG54, apatah lagi DG52 dan seterusnya lah. Okey. Jadi kita akan memperkasakan pensyarah-pensyarah kanan kita. Seterusnya ada yang menyebut mengenai pemakaian uniform. Pemakaian unit uniform oleh pensyarah-pensyarah. Jadi saya nak sebutkan di sini lah. Memang saya telah beritahu dalam mesyuarat M3P kepada ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit bahawasanya semua pensyarah akan ada uniform masing-masing. Pada yang telah ada uniform, silalah gunakan uniform masing-masing dan berdaftar dengan unit core curriculum. Bagi yang belum ada, sila juga berdaftar dengan unit core curriculum dan kita akan lihat unit uniform apa yang akan pensyarah-pensyarah dapat. Sebab kita nak seimbang seimbang. Dan pemakaiannya adalah pada hari Selasa setiap minggu. Ini bukannya apa mungkin kita anggap benda ni macam alah tak payahlah nak pakai, kita kan pensyarah. So kita pensyarah ni siapa? Maha Guru kan? Maha Guru kena tunjuk teladan lah pada bakal-bakal guru. Sebab apa? Mereka juga dikenakan untuk pakai uniform masing-masing setiap minggu. Jadi contoh melalui teladan. Jadi kalau kita tak pakai, apa kata mereka? Dan insya-Allah saya bincang dengan KU tadi, kita akan keluarkan memo bila pemakaian tersebut akan berkuat kuasa. Itu pun setelah selesai semua pensyarah dah pun didaftarkan untuk unit uniform masing-masing. Okey ke? Okey. Ada yang tak setuju ke? Agak-agaknya. Setuju saya nak dengar suara ramai. Kalau tak setuju, saya nak minta tunjuk sebablah kepada saya kenapa tak setuju. Sebabnya ada orang kata saya tak bolehlah pakai baju KRS tu sebab kain dia kasar, nanti gatal kulit saya, nanti melecet lah apa kan. Yang tu saya nak surat daripada doktor. Yelah, tunjukkan yang kulit dia sensitif, tak boleh pakai. So kita akan bagi dia pakai uniform yang lembut-lembut saja. Okey? Yang lelaki pun nak masuk puteri Islam tak ada masalah. Kita bagi je. Okey? Okey. Jadi kita semua perlu bagi komitmen yang tinggilah untuk keadaan ini, sebab saya pun bercakap
bukan di IPG KDRI saja yang melaksanakan pemakaian uniform ini, tapi juga di IPG kampus yang lain di seluruh Malaysia ini, bukan kita sahaja. Jadi itu akan diuruskan oleh unitku nanti, insya-Allah. Dan akan dikeluarkan juga memo bila pemakaian yang sebenarnya. Sabar seketika. Tak adalah esok suruh pakai terus minggu ni pun tak, minggu ni pun tak, minggu depan pun tak, insya-Allah. Mungkin minggu satu lagi. Okey. Okey, bagi mentor pula, saya mohon ini sebab ada isu juga. Sekiranya perhimpunan pelajar berlanjutan lebih daripada masa yang ditetapkan, saya harap mentor silalah bersama pelajar pada masa mentoring tersebut. Boleh ke? Sebabnya kalau sebab ada isu pelajar-pelajar kata tak ada tutorial. Tak ada sedangkan kalau betul-betul lah perhimpunan yang lebih masa itu boleh dijadikan tutorial juga. Tapi sepatutnya mentor ada bersama-sama di situ. Sebabnya kadang-kadang mentor ni cakap, alah, perhimpunan ni tak perlu pun dia ada. Tapi di mana kebersamaan mentor bersama dengan mentee mereka pada masa itu. Jadi kita akan lihat kesesuaiannya bagaimana. Dan biasanya lah mentor akan bersama pelajar. Begitu juga dengan pensyarah-pensyarah. Sebenarnya bila ada program, kalau kita ada masa bersama dengan pelajar pada masa itu, sepatutnya kita juga bersama pelajar untuk melihat adakah mereka betul-betul hadir ataupun tidak dalam program tersebut. Okey? Dan begitu juga bagi pensyarah-pensyarah sendiri. Sekiranya diminta hadir dalam satu-satu program ataupun perhimpunan yang diadakan di IPG kampus Datuk Razali Ismail ini, bukan di luar, bukan di mana-mana, di sini. Okey? Diharapkan pensyarah-pensyarah tolonglah hadir. Okey? Tolong hadir, sila hadir, dijemput hadir, diundang untuk hadir. Kerana pelajar-pelajar akan melihat pensyarah tak ada pun dalam dewan. Kadang-kadang ada 1-2 orang saja dekat depan. Dan sebenarnya saya sepanjang tahun lepas saya memerhatikan saja. Sebab dalam mesyuarat pengurusan bersama rektor, rektor telah beri cadangan supaya pensyarah-pensyarah yang tidak hadir program-program rasmi diminta untuk tulis surat tunjuk sebab kepada ketua jabatan. Dan ketua jabatan perlu alert lah dengan kehadiran pensyarah-pensyarah bagi program-program rasmi. Boleh ke? Slow je. Macam tak nak ada je. Boleh ke? Alhamdulillah. Semangat sikit, baru masuk tahun baru. Baru berapa jam baru kan? Dah tak semangat. Risau dah saya ni. 2023 yang penuh bermakna. Okey? Dan sebagaimana yang kita semua sedia maklum, core bisnes pensyarah, saya ulang berkali-kali, harap maaf lah, core bisnes pensyarah ini adalah untuk mengajar. Okey? Untuk mengajar. Bila saya sebut mengajar tu, fikirkanlah bagaimana nak mengajar. Kreatif, kritis dan sebagainya lah. Kita perlu ajar kepada pelajar-pelajar kita. Jangan pelajar kita saja yang kritis, yang kreatif. Tapi pensyarah tak kreatif pun. Kena kreatif. Kita kena kreatif terlebih dahulu sebelum pelajar-pelajar kita kreatif. Dan selain daripada itu, saya faham pensyarah-pensyarah juga ada perkara-perkara lain untuk dilaksanakan. Dan saya seru supaya pentingkan apa sahaja program IPG terlebih dahulu. Sama ada IPG Campus ataupun IPGM. Program-program yang di luar itu merupakan kerja-kerja sampingan kita sahaja. Sebab saya nampak banyak surat-surat masuk kadang-kala hari ni keluar, esok keluar, lusa keluar, macam bersama-sama keluar.
Kerjanya bukan kerja untuk IPGM ataupun IPG Campus, tapi untuk organisasi lain. Boleh, bukan tak boleh. Itu adalah salah satu komitmen kita. Tapi jangan terlalu kata apa ni, macam tak nak duduk je di IPG ni. Sebab IPG ni hanyalah sebagai kata tempat untuk lapor diri sebagai pensyarah, lepas tu buat kerja-kerja luar. Kerja-kerja luar itu juga penting, tapi tolong limitkan dan tolong kita orang kata berfikir kreatif lah bagaimana untuk buat program luar dan juga program kita yang sepatutnya. Mungkin program-program luar itu boleh kita buat di masa-masa cuti ataupun masa-masa hari minggu ataupun selepas waktu bekerja. Kalau banyak sangat lah. Kalau tak banyak sangat boleh juga masa bekerja pun itu akan dipertimbangkan, insya-Allah. Bukan semuanya. Tapi kalau berturut-turut sangat, nampak sangat macam dah semalam dah keluar ada surat 3 hari. Lepas 3 hari ada lagi seminggu. Tu dia. Nak beritahu betapa kompetennya pensyarah-pensyarah IPG KDRI digunakan oleh organisasi lain. Jadi saya pun rasa bangga jugalah sebenarnya. Sebab yelah tak lekat di IPG ni, kan? Risau juga tu. Jangan terabailah apa yang kita bisnes kita yang sebenarnya, okey? Dan satu lagi lah untuk maklumannya, cuti gantian. Ramai yang mohon cuti gantian. Dan untuk cuti gantian itu sebenarnya adalah untuk kerja-kerja rasmi yang berkaitan dengan IPG sahaja. Kalau jemputan luar, contohlah organisasi lain swasta ke apa dijemput kita pada hari Jumaat dan Sabtu, kita tak boleh mohon untuk cuti gantian. Yang berkaitan dengan kerja-kerja IPG Campus dan IPGM sahaja kita benarkan untuk cuti gantian. Harap fahamlah. Ataupun kita lihat balik panduan-panduan cuti bagi IPG kita. Okey? Dan saya harapkan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit boleh bimbinglah. Sebab saya rasa kan, yang ni bukan sahaja pensyarah baru, pensyarah lama pun masih lagi buat juga. Saya rasa perlulah kita lihat kembali, refresh. Apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Apa yang boleh kita mohon untuk cuti, apa yang tak boleh. Okey? Jadi seterusnya mengenai apa yang dibentangkan oleh Dr. Yus tadi iaitu mengenai perancangan strategi itu, saya mengharapkan agar tahun 2023 ini apa yang kita tak capai itu dapat dicapai. Sebabnya bukannya banyak satu ataupun dua sahaja yang kita tak capai. Jadi diharapkan kita boleh buat penambahbaikan untuk memantapkan lagi perancangan strategi kita supaya semuanya tercapai. Jadi bagi saya kita tidak boleh target tu dalam, kalau tadi 77%, okey, tahun 2023 ni kita target 80 ke 90 saja. Saya tak mau. Kita terus target 100%. Kalau tak dapat 100% pun at least kita dapat 99.99%. Okey. Okey kan? Okey. Okey. Alhamdulillah. Kita tengok nanti macam mana. Sebenarnya bukannya susah pun nak dapat tu, senang je. 4 program khidmat sosial kepada pelajar-pelajar kita. Bukannya diambil daripada masa semester 8 saja, bermula daripada dia masuk sampailah dia nak keluar. So takkan tak cukup 4. Kita lah kena usaha macam mana nak mencukupkan. Begitu juga dengan pusat sumber. Pusat sumber. Saya rasa kita boleh buat. Dan sepatutnya kita boleh tunjukkan. Sebab insya-Allah pada tahun ini akan terdirilah pusat sumber baharu di IPG Kampus Datuk Razali Ismail ini. Kalau kita tak capai, malulah kita. Sebab kita dapat kan untuk dalam RMK 12 hari itu. Dan kita adalah antara yang terpilih sebab kita dengan Temenggung Ibrahim yang mohon. Dan setakat yang kita dimaklumkan, kita yang dapat. Alhamdulillah. Jadi kita perlu pertingkatkan supaya
kita tak malu terima pusat sumber tu sebab penggunaannya dan apa yang ada di situ adalah kata digunakan sepenuhnya oleh pelajar kita. Kecil tak apa, tapi penggunaan kemudian kemudahan-kemudahan yang disediakan itu ada dan pelbagai aktiviti dilaksanakan. Itu antara contohlah kan. Hak lain-lain lagi tu kita terus pertingkatkan dari semasa ke semasa, insya-Allah. Baik, untuk seterusnya saya nak berdasarkan slide ini juga, saya juga dah pernah sebut pun perkara-perkara ini, tapi saya nak bawa lagi untuk tahun ini kerana bagi saya kita ini berada di kampus Datuk Razali Ismail, membawa satu nama besar, nama Datuk Razali Ismail. Saya rasa ramai lagi dalam kalangan, nak cakap kita boleh juga kot, dan juga pelajar-pelajar kita yang belum kenal siapa itu Datuk Razali Ismail. Allah yarham Datuk Razali Ismail. Jadi untuk itu saya suka sebenarnya mengambil intipati daripada pemikiran beliau, dan kita beliau adalah merupakan seorang arkitek pendidikan, dan bila kita baca buku-buku beliau, buku-buku Allah yarham, nampaknya memang masih sesuai, boleh digunakan untuk seterusnya, sebab pemikiran Allah yarham ini adalah pemikiran ke depan. Jadi saya mengharapkan agar yang ada di depan saya semua ini akan menjadi arkitek pendidik selepas ini. Buatlah, jadilah arkitek macam mana pun, hasilnya ialah cemerlang. Ramai yang keluar daripada sini adalah cemerlang. Saya gariskan hasil apa yang dikemukakan oleh Allah yarham dalam pemikiran beliau, iaitu yang pertama agama, kedua pembudayaan iqra, juga telah disebut oleh Dr. Rektor tadi, memanusiakan manusia, memanusiakan manusia, memperkasakan akal budi, berpesan dan berbuat. Salah yang satu, yang pertama berbuat tu salah, yang kedua tu betul. Berbuat seperti yang dipesan, dan juga kecerdasan emosi. Itu tambahan daripada saya. Okey? Dari segi agama, saya rasa semua orang dah faham, tak perlulah saya detailkan Kita semua beragama, ada agama Islam, kita majoriti yang ada di sini, dan setiap agama mengajar kita ke arah kebaikan. Dan saya tahu ramai yang memang arif terhadap agama yang kita pegang selama ini. Dan kalau lihat di situ, sifat ihsan perlu ada dalam diri dan menyedari bahawa Allah sentiasa memerhatikan apa yang kita lakukan. Jadi kalau siapa yang suka ciluk-ciluk tu, sedar-sedarlah Allah memerhatikan kita. Tak perlulah saya cakap banyak kan. Kemudian melaksanakan amanah sebagai pembawa risalah tauhid untuk memenuhi tugas sebagai hamba dan khalifah di bumi. Kita adalah sebagai khalifah di bumi ini, dan memang tugas yang diberikan sangat-sangat murni, sangat-sangat terbaik dan terbaik apabila juga bergelar sebagai guru pensyarah yang mengajar ke arah kebaikan kepada pelajar-pelajar, dan melahirkan pula guru-guru yang terbaik, insya-Allah. Kemudian berteraskan keagamaan yang amat diyakini mampu memberi kawalan kepribadian terhadap diri dengan cemerlang. Sebenarnya bila kita berpegang teguh pada agama ni, insya-Allah kita akan menjadi seorang insan yang sangat ikhlas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, melakukan tugas dan tanggungjawab dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jadi kita perlu lihat kembali, reflect balik pada diri kita, adakah itu kita? Dan dalam ini juga, dalam agama juga menyeru kita kepada masa. Ada masa. Masa tu memang disebut awal-awal lagi, demi masa. Demi masa. Kemudian arahan, dalam itu ada arahan. Bila ada arahan bermaksud ada ketua yang perlu kita dengar arahan,
yang perlu kita hormati. Dan bukan kalau arahan tu tidak betul, kita boleh baiki, tapi ada caranya. Bukan suka-suka hati kita nak betulkan. Ada cara, ada kata tata cara yang perlu kita berkomunikasi dengan baik dengan majikan kita, dan juga peraturan. Dan dalam setiap agama itu ada peraturannya, bukannya dibuat begitu sahaja. Ada peraturan yang telah pun ditetapkan, insya-Allah. Kemudian pembudayaan Iqra. Ini pun disebut oleh Dr. Rektor tadi, yang saya sebut tadi, iaitu ilmu dimaksudkan ketibaan makna kepada diri yang bererti kebenaran. Bila kita baca, kita boleh tahu banyak ilmu. Bila kita baca, kita ada banyak ilmu, ketibaan dalam diri kita, ada makna-makna yang tertentu yang kita boleh ambil iktibar kepada diri kita sendiri, dan boleh kita kongsikan bersama dengan orang lain. Sebagaimana Allahyarhamlah ditinggalkan banyak pembacaan Allahyarham ditinggalkan kepada kita untuk kita lihat bagaimana ilmu yang dimaksudkan, untuk kita belajar dengan lebih lagi. Kalbu yang bersih memanifestasikan pola perlakuan yang beradab dan menghapuskan perlakuan biadab. Ini boleh kita terapkan kepada pelajar-pelajar kita. Kalaulah kita ada ilmu, kita membaca banyak, tentu kita pengetahuan kita lebih, dan tentulah hati kita bersih dengan ilmu-ilmu yang ada. Dengan berilmu, hidup menjadi mudah, iaitu mudah menghadapi cabaran dan juga mudah dalam kesediaan untuk berubah. Sebagaimana yang kita tahu juga, kita berada di era VUCA. VUCA ni cabaran yang memang sekejap teruk, sekejap okey, sekejap tak okey. Dan kalau sebut mengenai COVID, hari itu kita dah COVID yang orang kata sangat-sangat mengejutkan kita seluruh dunia. Dan sekarang ini kalau kita lihat telah menular kembali. Itulah bila buka keadaan ini, sekejap okey, sekejap tak okey, kita perlu berhati-hati, dan ilmu itu sangat penting ada dalam diri kita. Dan kita bila ada ilmu itu, kita sentiasa bersedia untuk berubah pada bila-bila masa sahaja. Dan ilmu menjadi teras sifat seseorang sebagai pekerja. Orang akan lihat, oh bagusnya bekerja, ada ilmu ni macam ni. Kalau buat kerja ikut-ikut je, sekadar saja, orang kata, oh tak ada ilmu lah tu, kan? Kita selalu sebut perkara-perkara begitu. Tapi adakah kita sedar diri kita ni macam mana? Kita reflect juga balik. Kemudian memanusiakan manusia. Pendidikan bertujuan ke arah pembentukan manusia. Ini tugas semua pensyarah lah yang ada di sini, untuk memanusiakan manusia, di mana pelajar-pelajar kita itu akan memanusiakan manusia pula di luar sana. Jadi tugas kita ni macam ada rentetan dia, akan ada daripada tangan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya lah, berurutan. Dan insya-Allah akan diberkati sekiranya kita laksanakan dengan jujur dan ikhlas. Dan pendidikan bukan sekadar nature untuk pemindahan nilai, bukan sekadar nature. Pendidikan perlu memanfaatkan kemahiran yang profesional bersifat ikram, berorientasikan pelajar, memberangsangkan dan pengajaran berasaskan sumber agar dapat merangsangkan pengajaran dan pembelajaran yang aktif dan juga bermakna. Inilah selalu disebut pembelajaran yang menyeronokkan. KPPB kita tu bermakna. Apa yang bermakna tu? Kena lihatlah. Betul ke bermakna? Kan? Itu dia. Jadi cara kita bagaimana untuk memanusiakan manusia. Seterusnya memperkasakan akal budi. Latihan dan juga pendidikan yang diberikan kepada pelajar semestinya memberi makna dan nilai dalam kehidupannya. Sebab pelajar kita ni pelajar yang dari SPM masuk ke IPG kita. Mana-mana IPG lah, SPM, bermula dengan SPM. Sangat baharu, sangat muda. Ada yang datang memang dia gifted untuk jadi cikgu. Okeylah. Kan? Ada yang datang dia belajar, nak belajar jadi cikgu.
pun okey juga. Tapi ada yang datang dengan mak suruh, ayah suruh, orang ni suruh, orang tu suruh. Ini susahlah. Tapi sekiranya kita betul-betul boleh melaksanakan latihan dan pendidikan yang baik, sudah tentunya lah yang reject tadi boleh kita hasilkan sebagai guru yang terbaik, mungkin lebih baik daripada yang gifted tadi. Okey, insya-Allah. Perlunya juga suntikan kesedaran ke arah membersihkan kalbu, hati nurani dan jiwa raga daripada runtuhan nafsu dan juga gelora serakah yang memusnahkan keimanan dan juga kemanusiaan. Sebab kita semua memang ada nafsu, tapi kita sejauh mana setiap kita mengawal nafsu kita, mengawal hati kita, jiwa kita, begitu juga dengan bagaimana kita nak ajar pelajar-pelajar kita mengawal diri mereka, jiwa mereka. Sebab yalah, kita ada 5 orang anak pun dah 5 macam perangai. Di sini kita ada 1,400 pelajar, ada 1,400 perangai. Okey? Jadi kita kena perkasakanlah akal budi yang ada itu untuk memberi kebaikan dan apa yang mereka perlukan. Tadilah berdasarkan kepada agama yang awal saya sebut tadi. Okey, kemudian berpesan dan berbuat seperti yang dipesan. Jangan sekadar pesan je tapi tak buat pun. Kalau bahasa Inggeris boleh tak saya kata walk the talk. Okey, kita buat seperti apa yang kita kata. Tiada beban itu sebenarnya adalah beban dalam kehidupan. Sebenarnya kalau tak ada beban ni, beban itu pada kita sebab tak tahu apa sebenarnya. Sedangkan sebenarnya beban itu ada banyak pada dia tapi dia tak tahu. Kan? Itu beban lah tu. Perbuatan menjadi keutamaan, maka tugas sebagai pendidik perlu berusaha dengan penuh iltizam untuk menitiskan makna atau kebenaran ke dalam diri anak didik. Jadi kita perlulah berusaha untuk mendidik bakal-bakal guru kita itu ke arah yang terbaik. Sedar dan insaf tentang prinsip hukum. Apa yang disemai itulah yang dituai. Baik cemerlang kita semai ilmu kepada mereka, maka cemerlanglah apa yang akan kita tuai nanti. Kalau tak baik, tak baiklah hasilnya nanti. Okey? Seterusnya, kecerdasan emosi. Ini adalah yang terakhir. Sebenarnya kecerdasan emosi ini sangat penting pada masa sekarang ini. Kerana kecerdasan emosi ini perlu kepada setiap individu. Kerana sekarang ini masalah mental sangat berleluasa. Tak kiralah dalam kalangan pelajar ataupun dalam kalangan sesiapa sahaja. Kejap-kejap sakit mental, kejap-kejap sakit mental. Kan? Kita dengarlah apa yang disebut. Tapi sejauh mana sakit mental tu dia ada bertahap-tahap dia lah. Bukan sama semua orang. Okay? Jadi kita perlu mempersiapkan diri dengan kekuatan luaran dan dalaman dan bersedia menghadapi kehidupan dengan fikiran yang terbuka dan juga emosi yang stabil. Macam mana nak jadi emosi yang stabil? Ada cara dia. Okay? Sahsiah dan pemikiran seseorang dipengaruhi oleh tahap keupayaan kecerdasan emosinya yang menyentuh aspek kompetensi personal dan sosial bagi membolehkan seseorang membuat pertimbangan dalam pelbagai aspek kehidupan diri dan persekitarannya. Dunia dan juga akhirat, memberi dan juga menerima. Dan kalau mengikut Goldman, beliau membahagikan keupayaan manusia untuk menguruskan emosi dalam 2 bentuk. Iaitu yang pertama kompetensi personal. Kompetensi personal kita sendiri. Iaitu pertama kesedaran kendiri. Ada kesedaran kendiri. Kita sendiri sedar apa yang kita lakukan. Memenuhi bisikan hati, mengetahui keadaan dalaman, keutamaan dan juga keupayaan diri kita. Kesedaran diri kita sendiri. Kita tahu sejauh mana kita boleh buat dan tak boleh buat. Okey? Kemudian yang kedua, motivasikan diri, iaitu berusaha untuk mencapai target dan juga bekerja dalam keadaan tekun dan juga rajin.
Dan yang ketiga di bawah kompetensi personal ini iaitu pengurusan kendiri, iaitu menguruskan dalaman, keinginan potensi diri. Dalaman kita pun kita kena urus juga. Bagaimana nak urus? Kita balik semula pada agama tadi. Tengok apa yang agama sarankan kita buat bila kita ada masalah. Okey? Kemudian kompetensi sosial. Di bawah kompetensi sosial ada kesedaran sosial, iaitu kesedaran terhadap perasaan, kehendak dan juga keutamaan orang lain. Maksudnya bila kita sebagai insan ni bukan kita fikir pasal diri kita sahaja, tapi kita kena fikir juga mengenai orang lain. Kita bersosial setiap hari kan. Dan juga yang keduanya iaitu pengurusan sosial, iaitu melakukan penyesuaian diri supaya selari dengan tuntutan umum dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kita laksanakan kecerdasan emosi kita ni dengan baik, menguruskan dengan baik, maka insya-Allah hidup kita akan aman, damai dan tenteram. Dan kalau ada sedikit-sedikit masalah pun dapat diselesaikan dengan mudah. Tak sampailah kepada sakit mental, stres dan sebagainya. Tapi untuk kecerdasan emosi ni dia ada cara dia untuk bagaimana nak mengatasi keadaan tersebut. Ini mungkinlah Cik Hafizuddin akan bagi kursus dan sebagainya nanti, insya-Allah. Saya lontarkan sahaja ni, kita bagi kaunselor kerja sikit. Okey? Boleh Cik Hafizuddin? InsyaAllah. Itu dari saya untuk lama sikit kena lama sikit hari ni. Sampai 2 jam pun. Okey, dan untuk seterusnya sabar ya, biasalah kan. Dah bagi saya mikrofon, saya bercakap lah. Dan tahun baru kena cakap banyak sikit. Okey, dan saya juga ingin memaklumkan ya, pada tahun ini juga pihak pengurusan telah pun berbincang dan juga telah bersetuju untuk membuat sedikit perubahan dan juga rombakan dalam pengurusan ya, berdasarkan kepada keperluan permohonan dan juga kenaikan pangkat rakan-rakan. Walaupun kenaikan pangkat tu kata dalam 2 ke 3 bulan lagi, namun sesuai dengan kita telah berbincang dan melaksanakan pengurusan untuk nak cakap biar sempurna tak nak tukar-tukar pada masa tu. Jadi kita terus tukar sekarang sebab ada orang tanya, kenapa si A ni tukar? Kenapa pengarah tukar si A ni? Ada masalah ke? Begitu ya pemikiran kita semua bila kena tukar tu terus ada masalah. Tak terfikir ke kita ini adalah kerjaya mereka, peluang juga untuk orang lain. Bila rakan kita naik pangkat, ada peluang kerjaya juga bagi rakan kita yang lain. Jadi sama-sama ada win-win situationnya. Okey? Jangan mudah nak berfikiran negatif. Cuba fikir yang baik-baik. Always think positive. Kan? Ini kalau dia terus je, ni mesti buat salah ni. Ni mesti dah buat macam ni. Risau saya dengarnya. Kan? Okey, jadi saya juga ingin merakamkanlah ucapan terima kasih, tahniah dan syabas kepada ketua-ketua jabatan dan juga ketua-ketua unit yang telah pun yang akan naik pangkat, dan kita beri peluang kepada orang lain untuk mengisi jawatan tersebut. Walaupun pangkat mereka bukan sekarang tapi dalam tempoh 2-3 bulan lagi, tapi kita dah pun tukar mereka supaya kita laksanakan tugas tu dengan lancar. Dan telah pun dipersetujui, dibincangkan dengan individu-individu tersebut. Dan di sini saya ingin memaparkan dan ucapan tahniah terima kasih kerana telah
melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan begitu cemerlang sekali ya pada tahun 2022 kepada ahli M3P, dan yang warna kuning tu adalah ahli M3P yang telah pun bertukar. Nanti kita akan tunjuk yang baru ya. Terima kasih dan tahniah kepada Tuan Haji Safri bin Aziz, Dr. Muhammad Yusri bin Yusof, Encik Muhammad Fauzi bin Hassan, KJHP ya, Dr. Mak Ali bin Abdul Ghani, KJ Ilmu Pendidikan, Puan Hajah Samsiah kerana telah bersara, Encik Rosmadi bin Dola kenaikan pangkat, Encik Hamadah juga insya-Allah kenaikan pangkat, dan itu adalah antara rakan-rakan kita yang ada yang masih kekal dalam M3P, ada yang telah pun dikeluarkan. Namun insya-Allah bila kita martabatkan lagi DG, grade DG 54, 52, 48 tu akan ada bahagian mereka juga nanti insya-Allah. Sebab yang bukan calang-calang orang ya yang naik pangkat ni ya, semuanya yang hebat-hebat belaka. Jadi sayanglah kalau kita abaikan ya. Ni yang terkini. Tahniah dan syabas dan selamat menjalankan tugas untuk tahun 2023. 2023 dululah. Yang warna hitam tu terima kasih kerana masih kekal. Tahniah juga. Yang warna biru tu tahniah kerana baru menyertai ya M3P, iaitu Puan Rofidah binti Musa, penolong SUM 3P. Syarah baru kita. Tak baru dah, lama juga ya. Yang mulia Tengku Nur Faizul bin Tengku Embo, KJHP, tahniah. Dr. Muhammad Azhar bin Abdul Rahman, KJ Ilmu Pendidikan. Nak suruh bangun ke kenal ke tak? Tak kenal Allah tak kenal. Yang mulia Tengku Faizul, yang mana Okey. Dr. Muhammad Azhar Abdul Rahman. Tahniah. Saya juga nak suruh Puan Rofidah bangun, penolong SUM 3P. Comel lotai ayahnya. Ya, sama. Okey, seterusnya Encik Muhammad Fauzi bin Hassan masih berada dalam M3P tapi sebagai Setiausaha Sekretariat Jaminan Kualiti dan Pemataran Polisi. Jangan ucapkan. Tak kenal lagi ya Ustaz Fauzi? Tak kenal kan? Sila. Calon kita ni. Saya tahu dah. Saja tak sebangun. Nampak dah ramai dah. Anduk je. Yes. Kemudian Tuan Muhammad Zulkarnain bin Tuan Husin, KU Co-Curriculum kerana bangkan. Dan Dr. Muhammad Fazil bin Barudin, Ketua Unit Pusat Sumber. Tahniah dan salam. Tak kenal juga kan? Ramai yang tak kenal itu pagi ni. Okey. Baik, seterusnya itu ahli M3P ya. Ada beberapa orang pegawai pengurusan juga, dan juga ada pensyarah yang bertukar jabatan. Bukan bertukar jabatan, memegang jawatan di jabatan lain. Pertamanya Encik Hamidi, KU Pembangunan Profesionalisme JKA, dari Jabatan Sains Sosial. Ada ke? Mana? Tak kenal. Kemudian Encik Aman, KU Unit Kediaman dan juga Ketua Warden. Handsome orangnya. Seterusnya Ustaz Hagia daripada Japim, juga memegang jawatan di PPI. Handsome juga orangnya, orang baru. Dan seterusnya Encik Fakrul ya, pegawai pengurusan dari penilaian dan peperiksaan, bertukar sebagai pegawai pengurusan di HEP. Bangga. Pakai songkok macam YB hari ni.
Baiklah, diharapkan kepada semualah yang telah memegang dan juga yang akan memegang jawatan dalam M3P, tahniah dan syabas kepada semua, dan kepada yang baru mengambil tempat, diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada tahun 2023 ini yang lebih mencabar lagi sebab banyak lagi program-program yang akan kita laksanakan, sebab nak habiskan 3 tahun transformasi IPG tersebut. Lagilah lagi mencabar. Jangan stres sebab Cik Hafizuddin akan bantu kita semua, insya-Allah. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya untuk tahun baharu ini. Sebelum saya mengundurkan diri, ni ada lagi daripada saya ucapan tahun baru ni sikit Waktu terus berlalu, lembaran demi lembaran telah dilalui, coretan demi coretan telah memenuhi. Kadang tak bererti, kadang tanpa makna. Semoga di tahun ini setiap lembaran memiliki makna, setiap lembaran bermanfaat. Selamat tahun baru, semoga lebih berjaya dengan cemerlang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.